wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada tim yang berusaha menjayakan program ini daripada awal mula kita belajar dulu sampai ke saat ini. Alhamdulillah, tim yang bersungguh-sungguh membantu program ini berjalan dengan baiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang banyak kepada semua yang terlibatlah. Dan juga tuan-tuan dan puan yang setia belajar, alhamdulillah, hanya Allah sahaja yang akan memberi ganjaran pahala kepada tuan-tuan dan puan dalam menuntut ilmu ini. Jadi kita sama-samalah, ada yang tim berusaha untuk menjayakan program, tuan-tuan yang mengaji, yang hadir untuk mengikuti program, ustaz mengendalikan ni. InsyaAllah sama-sama kita berpakat untuk menjadikan ini sebagai satu program yang sangat bermanfaat pada kita, insyaAllah. Sebagaimana kita maklum, pelajaran kunci bahasa Arab ni sangat penting. Sebab itulah kita sampai ke saat ini kita masih nak belajar, sebab kita tahu dia sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan adalah orang yang terpilih dalam memahami tentang pentingnya ilmu ini. Itu alhamdulillah. Dan kita harap Allah Taala bagi kita ni jadi orang yang istiqamah. Itu yang paling penting. Amin, amin. Itu yang paling penting lah. Bila Allah jadikan kita orang istiqamah, insya-Allah ilmu, berbagai-bagai ilmu kita akan dapat dalam pelajaran ni. Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kesungguhan kita tu. Bila kita bersungguh je, Allah akan bagi. Ingat tak pepatah Arab yang Ustaz bagi tu? Manjadda, apa dia yang Ustaz bagi tu? Manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat. Ingat lagi pepatah Arab yang Ustaz bagi dulu lagi. Ijhad wala taksal wala takuna ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Maka menyesallah orang-orang yang malas. Maka menyesallah orang-orang yang malas. Itu pepatah Arab yang Ustaz bagi dulu. Ijhad wala taksal wala takuna ghafila. Bersungguh-sungguhlah kamu, jangan malas dan jangan jadi orang lalai. Maka menyesallah orang-orang yang malas. Itu pepatah Arab yang Ustaz bagi dulu. Dan pepatah Arab lagi yang Ustaz bagi dulu juga, kalau tuan-tuan masih ingat, itulah al-huffaz hujjatun ala man lam yahfaz. Orang yang menghafal menjadi hujah kepada orang yang tidak menghafaz. Maksudnya orang yang menghafaz ilmu yang kita mengaji ini khususnya akan menjadi hujah, menjadi kuat, menjadi kejap pemahaman dia terhadap orang-orang yang tidak hafaz. Maksudnya orang yang hafaz ni dia ada satu kelebihan. Bila dia ingat apa yang dia belajar, maka dia boleh memahami secara spontan apa yang dia baca Quran, apa yang dia baca hadis, dia boleh ingat dengan spontan sebab dia hafal kaedah-kaedah bahagian-bahagian dalam namu surah ni. Ataupun bila orang tanya dia boleh jawab. Bila orang ada kemusykilan apa, dia boleh jawab dengan secara spontan. Itu kelebihan orang yang menghafal. Baik. Tadi masa kita solat subuh tadi di masjid, imam baca surah Luqman. Surah Luqman. Dalam surah tu kalau tuan-tuan perasanlah, imam baca berkaitan dengan ayat Quran, berkaitan dengan ibu yang menanggung keperitan, mengandung anak dan juga bila melahirkan anak dan juga menyusukan anak. Itu terdapat dalam surah Luqman yang dibaca oleh imam pada rakaat pertama tadi. Jadi sebab tu penting kita belajar nahu surah ni, kunci bahasa Arab, sebab kita nak faham. Bila imam baca kita nak faham Al-Quran.
Kemudian pada rakaat kedua imam baca tentang surah tu juga sambungan tu, iaitu wala tamshi fil ardi maraha. Itu salah satu bacaan ayat dia, iaitu wala tamshi fil ardi maraha, iaitu Allah kata jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, dalam keadaan sombong dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita dengar bacaan imam, kita boleh faham, walaupun tak faham keseluruhan, tapi satu dua ayat itu kita boleh faham. Bukan sekadar kita dengar bacaan sedap, bacaan ni, lunaknya bacaan ni, kan? Dia kira lunak, kira sedap, kira bahagian tu je. Tapi bahagian makna dia tak ambil berat. Itu satu kerugian juga kan. Kalau boleh kena tertarik dengan lunaknya bacaan dan kena tertarik dengan makna bacaan. Itu baru berkesan pada solat kita, insya-Allah nah. Wala tamshi fil ardi maraha. Kan tadi ada imam baca kan? Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fi ni maksudnya dan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di situ padat dengan nahu kan. Kalau Ustaz nak sebut wala wa tu wa makna dan, wa istinaf, dan la tu makna nahi. La nahi, la cegah. Dan jangan tamshi, itu fi'il, mana berjalan. Ya. Ayat nombor berapa Ustaz? Ayat nombor 18. Okay. Surah Luqman. Saja Ustaz nak kongsi supaya permulaan mukadimah ni bagi tuan-tuan rasa bersemangat nak belajar kunci bahasa Arab ni. Sebab dia ada kaitan dengan seluruh pergerakan kita di seharian ni. Masa solat, masa mengaji, masa zikir kan. Okay, wala tamshi, dan jangan, wa tu wa istinaf, la tu la nahi, la cegah. Tamshi tu fi'il mudhari', fi tu huruf, haraf jar. Ardi itu keadaan isim, kena baca di sebab ada fi. Maraha tu isim, sebab ada tanwin. Inna tu tauqi, Allah tu kataan isim. La ni la nafi. La nafi sebab dia makna tidak. Kalau la nahi makna jangan. Jadi inna tu tauqid, mana sesungguhnya, Allah tu isim, la tu la nafi, mana tidak. Yuhibbu tu fi'il mudhari', ba'diyah. Kulla tu isim. Kulla tu isim, kalau tidak ada kaitan dengan ayat sebelum dan selepas, kataan tu saja kita nak sebut. Dia boleh sebut kullu, ataupun kullun. Kullu makna perkataan isim. Jadi sekarang ni baca kulla sebab ada kaitan dengan la yuhibbu semua tu, jadi baca kulla. Jadi hakikatnya kulla tu adalah perkataan isim. Dia nama. Dulu kita dah belajar dah, nama ni tak semestinya nama benda, nama alat, nama tak semestinya itu. Nama ni termasuklah. Tadi makna kulla ni tiap-tiap. Dia sebagai nama bagi sebutan. Mukhtalin tu isim sebab ada tanwin. Isim tanwin. Fakhurin ada isim, ada tanwin, maka itu isim. Ayat yang sependek ini kita dah tahu dah tentang kunci bahasa Arab, iaitu ada huruf, ada huruf nafi, ada huruf nahi, ada fi'il mudhari', kan? Ada huruf jar, ada isim, ada huruf tauqid. Itu di antara yang kita boleh dapat. Jadi bila kita kaji ni, dari segi makna juga, kalau daripada awal lah, wala tusa'ir qaddaka linnas, dan jangan kau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Jangan paling. Maksudnya Allah cegah kita ni rasa sombong dengan manusia yang kadang-kadang tak sama level dengan kita pun malah aku nak peduli dia. Malah aku nak bercakap dengan dia.
Malah aku nak tegur dia bukan level aku. Kalau sikap kita gitu, maknanya kita sedang berlawan arus dengan kehendak Quran. Ramai tak orang macam tu? Ramai. Dia tengok orang yang tak sama level, malah aku, ini bukan level aku. Kan? Jadi sebenarnya Quran ajar kita, jangan kau memalingkan mukamu kerana mana rendah kepada manusia. Allah nak kita ni pandang siapa pun di sekeliling kita ni, semuanya adalah semua adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dan kita kena bersapa dengan dia sekadar kemampuan kita. Itu. Jangan sekali-kali rasa sombong, rasa kita lebih, jangan. Sebab Allah kata wala tusair khaddaka linnas. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Tu fokus tadi kan. Dan jangan engkau berjalan. Banyak luar tu wa istinaf la nahi, tamshi tu fi'il mudhari, fi tu haraf, ardi tu isim, maraha tu isim. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Maraha mana? Maraha ni kalau kita dalam nahwu dia panggil hal. Dia jadi hal. Dia isim tapi dia jadi hal. Jadi i'rab hal. Itulah kita kena terjemah hal keadaan sombong. Allah larang kita berjalan di bumi ni dalam keadaan hal sombong, dalam keadaan sombong. Sombong, kebanyakan orang faham sombong ni adalah tak tegur, ataupun kita tanya dia tak jawab, kita berurusan dengan dia tak layan kita. Ramai orang faham istilah sombong itu, yang tu. Sebenarnya dalam Islam sombong ni adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Itu sombong. Sombong dalam Islam adalah, definisi sombong dalam Islam adalah seseorang yang tidak mahu menerima kebenaran. Itu sombong. Contohnya, solat tu benar tak solat? Solat tu benar, perintah Allah. Kewajipan kepada seorang yang mukallaf. Kemudian, ada tak orang tak solat? Ada, dia tak solat. Tapi dia baik dengan bapa, dia baik dengan kawan-kawan, dia baik dengan masyarakat, tapi dia tak solat. Itulah orang sebenar-benar sombong. Walaupun dia kawan kita kan. Itulah bila faham definisi, dia macam itulah. Walaupun dia kawan kita, walaupun dia baik dengan masyarakat, walaupun semua, tapi dia tak solat. Dia tak berpuasa di bulan Ramadan. Dia tak menutup aurat. Dia tak melaksanakan kewajipan-kewajipan yang kita maklum. Tapi dia baik dengan masyarakat, dia baik, dia tegur-menegur. Maka itulah termasuk dalam tarif sombong yang dimaksudkan. Sombong adalah seseorang yang tidak mahu menerima kebenaran. Adapun sombong yang difaham oleh kebanyakan orang adalah tegur tak jawab, tak nak berkawan dengan orang-orang, itu yang secara umum. Baik. Inna tadi itulah taukid, Allah tu isim, la tu adalah huruf nahi. Huruf nahi mana huruf? Bukan huruf nahi, huruf nafi. Huruf nafi maknanya huruf nafi, huruf menidakkan. Kemudian yuhibbu tu fi'il mudhari', kulla tu isim, mukhtalin isim, fakhurin tu isim. Selesai. Saja Ustaz kongsinya apa yang terdengar pada bacaan subuh tadi. Baik. Terus kita bincang pada perbahasan kita yang semalam tu berkaitan nahwu. Kalau boleh tunjuk balik yang berkaitan nahwu. Semalam baru selesai tentang rafa'. Rafa' ada 4 tanda, iaitu dhammah dah selesai. Dhammah pada 4 tempat dah selesai. Kemudian dhammah waw pada 2 tempat dah selesai. Alif kita bincang semalam pada satu tempat, iaitu pada isim tasniah dah selesai. Kemudian nun, nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir tasniah, berhubung dengan dhamir jama', berhubung dengan dhamir mu'annas mukhatabah. Pada fi'il yang ada 3 dhamir ni, iaitu yang ada dhamir alif tasniah ya yatahidani, tu. Jadi nun di akhir itulah tanda rafa' sebab ada alif tasniah belum. Kemudian ada
fi'il mudhari' yang ada dhamir jamak macam yajtahiduna, ada dhamir jamak itu waw. Ada waw tu dhamir jamak. Bila dhamir jamak, nun selepas itu adalah tanda rafa'. Nun tu tanda rafa'. Kemudian nun juga menjadi tanda pada dhamir mu'annas mukhatabah, iaitu tajtahidina, ada ya. Ya tu dipanggil dhamir mu'annas mukhatabah. Maka nun selepas itu adalah tanda rafa'. Itu kita dah bincang semalam. Okey. Pada muka surat ni yang dia jadi highlight tu, dia dah sebut sikit. Itu kat mana? Okey, dia kata faraha, ni yang berkaitan yang mula-mula dulu ni. Faraha yang mula-mula dulu, tak apa Ustaz baca. Faraha fi'il madhi mabni al-fath. Ni yang dulu lah. Yang mula dulu ni. Tak apa Ustaz baca laju-laju. Ustaz yang baru ni yang mana? Yang ini Kak ambil daripada website Ustaz tu. Ya, ya. Lepas tu yang baru ni Ustaz nak buat tajuk apa, nanti Kak rujuk balik. Yang baru ni yang tadi tu lah. Yang tadi tu. Yang Nun tu. nun. Itu dah selesai, cuma Ustaz sebut ulangan je tu. Ulangan. Okey. Yang ni ringkasan yang lepas dulu. Tak apa yang tu tak apa. Sebenarnya Ustaz terus nak pergi pada tu, pada walin nasbi khamsu alamatin. Cari tu. Yang nota berikutnya. Okey, jap. Walin nasbi khamsu alamatin. Maksudlah ni lah. Yang sebelah tu. Muka surat 25. Yang ada nota 25. Dah yang mana satu? Sekejap kejap Kak. Muka surat 25 yang ada tulis walin Sebab nasbi Kak khamsu. ada tu potong-potong je. Oh ya. Ustaz tengok yang mana? Atas sekali kan? Bukan, ni dah. Ni dah. Walin nasbi. Lagi. Ni. Ya situ. Okey. Okey, baik. Okey, setelah selesai tentang rafa', dah habis dah tanda-tanda dia, contoh-contoh dah habis. Sekarang ni masuk bahagian yang kedua, iaitu bahagian nasab. Iaitu walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi khamsu alamatin. Yang sebelum tu ada. Tu betul. Page 5 je. Walin nasbi khamsu alamatin, dan bagi nasab tu ada 5 tanda. Ada 5 tanda. Tanda yang pertama adalah al-fathatu, fathah. Ini tanda asal dia adalah fathah. Wal alifu, alif. Wal kasratu, kasrah. Wal ya'u, dan ya. Wa hazfun nuni, dan buang nun. Hazam maksudnya buang nun. Ini tanda-tanda nasab. Ini ingat lah. Tanda nasab ada 5, iaitu fathah, itu tanda yang paling sulung kali lah, yang paling first kali, yang paling utama sekali ialah fathah. Yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima hazaf nun, iaitu buang nun. Ingat tu. Kemudian dia kata fa'amal fathatu, maka ada pun fathah menjadi tanda, fatakun menjadi tanda alamatul nasbi bagi nasab fi salah satu mawdi'ah, pada 3 tempat. Tanda yang pertama itu fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Ingatlah. Pada isim mufrad. Kedua, wa jam'i taksir. Kedua pada jamak taksir. Ingatlah bila Ustaz sebut nama-nama ni, kena ingatlah isim mufrad makna untuk makna satu. Bilangan satu. Jamak taksir pula untuk bilangan banyak. Tapi taksir ni dia kataan dia berubah daripada perkataan mufrad. Rajulun, rajulani, rijal. Rijal tu mana taksir tu. Kataan taksir. Dia berubah terus daripada perkataan mufrad. Rajulun, rajulani, rijalun. Rijal tu taksir.
Malun, malani, amwal. Itu dia panggil jamak taksir. Dan juga fathah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari' yang apabila masuk ke atasnya amil nasab dan dia tak berhubung akhirnya sesuatu. Nanti ada contoh. Nanti ada contoh. Okey. Kita baca sampai bawah tu. Kita baca sampai bawah tu. Tapi yang bawah tu dah masuk tanda kedua dah. Tanda kedua itu alif, tanda ketiga kasrah, tanda keempat ya, tanda kelima hazaf nun. Yang ni Ustaz tak nak urai lagi, Ustaz nak fokus pada fathah dulu. Dia kata fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada fi'il mudhari' yang masuk ke atasnya amil nasab. Dia ada amil nasab di depannya. Dan selepas dia di hujung perkataan fi'il itu tak ada berhubung dengan alif, tak berhubung dengan waw, tak berhubung dengan ya. Dia kosong je. Mari kita tengok contoh. Hajar tolong tengok ni, tolong highlight yang muka surat berikutnya, muka surat 26 ada contoh. Kita pergi satu-satu. Hajar tolong tunjuk muka surat 26 tu. Itu dia. Okeylah. Betul ke? Muka surat 26. Yang ada perkataan al-fathatu. Situ baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan fokus pada tajuk fathah tu lah. Fokus sebab kita baru baca yang tu. Jadi dia kata nasab ada 5 tanda. Tanda yang pertama fathah. Kita fokus kat fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab iaitu pada isim mufrad. Tu alif tu isim mufrad. Isim mufrad maksudnya nama untuk satu bilangan. Kalau manusia seorang. Kalau rumah sebuah rumah. Kalau kereta, sebuah kereta. Kalau kitab, sebuah kitab. Kalau pen, sebatang pen. Kalau pisau, sebilah pisau. Dia ikut penjodoh bilangan ni lah. Okey. Contoh dia, akramtul mu'addabata. Akramtul mu'addabata. Di situ ada perkataan fi'il, ada perkataan fa'il, ada perkataan maf'ul. Mari kita kaji. Mari kita kaji lah. Tuan-tuan kena fokus. Tak fokus, habis. Kena fokus. Okey, satu persatu lah. Isim mufrad maksudnya nama bagi satu. Tadi Ustaz sebut nama satu, nama seorang, nama tak kisahlah. Akram tu itu berapa perkataan tuan-tuan? Akram tu. Ustaz tanya yang tu dulu. Jawab yang tu dulu. Berapa perkataan akram tu? 2 perkataan. Alhamdulillah. Yang pertama akram, asalnya akrama. Kenapa sekarang baca rom? Kerana orang Arab dia tak nak baris tu berturutan. Akramatu tak mau dia. Akramutu lagi tak mau. Akramitu lagi pelik. Dia tak mau. Dia kena akram tu. Orang Arab dia macam tu lah. Orang Arab dia tak nak ada 4 baris yang berturutan. Dia tak mau. Jadi ada 2 perkataan. Asal akram, asal akrama apa dia? Siapa tahu? Ini kaji ni. Karoma. Betul. Karoma. Karoma maknanya mulia. Mulia. Karoma makna mulia. Karoma yakrumu. Karoma maknanya fi'il madhi, yakrumu fi'il mudhari'. Ikram tu maksudnya karoma yakrumu karaman. Huwa karimun wa zaka makrumun. Ikram fi'il amal. Ikram mana muliakan. Bila ada tetamu datang, maka kita ikramkan dia, maksud muliakan dia. Ra'i dia, sambut dia. Itu ikram. Kataan ni selalu disebut oleh orang tabligh lah. Orang tabligh kan dia suka ikramkan dia punya kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Baik. Asal daripada perkataan karama. Sekarang ni akrama wazan af'ala. Jadi fi'il dia ada wazan daripada 3 huruf karama,
ada wazan 4 huruf akrama. Akrama yukrimu. Dia macam tu. Dia panggil fi'il yang wazan dia 4 huruf. Akrama. Dan akrama juga dia masuk dalam kategori kalau sebut tafdil. Mana tafdil? Akrama mana? Muliakan. Akram. Okay, asal perkataan karama 3 huruf karama, kalau 4 huruf akrama. Wazan af'ala. Okay. Jadi di situ adalah perkataan fi'il. Fi'il. Akrama adalah perkataan fi'il. Kalau karama makna telah mulia. Kalau perkataan akrama telah memulia. Dia ada imbuhan me. Itu je bezanya. Kalau karama makna telah mulia. Kalau akrama telah memulia. Imbuhan me. Makna dia tu lebih mendalam lagi daripada karama tadi ya. Yang penting kita tahu akrama tu adalah fi'il madhi. Dan boleh juga disebut sebagai tafdil. Dia panggil kataan tafdil. Sebab tu maknanya ada tafdil. Makna dia macam wazan akbaro. Akbaro, afdala, akrama. Itu wazan tafdil. Wazan kataan yang lebih. Macam akbaro kan, akbaro asalnya kabaro. Tapi bila wazan akbaro mana dia tafdil. Bermaksud lebih. Kalau kabaro mana besar, kalau akbaro lebih. Akbaro mana lebih lebih besar. Dan lebih besar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Mana maha besar dari segi kekuasaan, pemerintahan dia, pentadbiran dia, kesempurnaan dia. Itu bukan besar fizikal, na'udzubillah, bukan maksud fizikal lah. Jadi Allahu akbar, akbar tu asal daripada perkataan kabaro, dan dia bila tafdhil dia akbaro, dia maksud lebih besar. Okay, kalau fadala, fadala mana lebih? Fadala mana lebih? Kalau afdal, kita selalu sebut ini yang afdal ni, yang afdal yang ni. Yang afdal maksudnya yang lebih utama. Itu yang kita sebut afdal tu dia wazan afdala. Mana lebih. Kalau fadala lebih. Kalau afdala dia lebih. Dia terlebih maksudnya dia lebih. Lebih afdal, lebih mulia. Begitu juga karama mulia, akrama lebih mulia. Akbar Ustaz, akbar tu kalau akbar tu kita bagi kubra boleh ya? Kubra satu dan lagi satu kabir. Itu sama tak? Itu kalau kita fokus mana kubra mana besar, kabir mana besar, itu perubahan kalimat tapi makna yang sama nah. Sama ya. Masih Ustaz. Baik sama. Yang Ustaz sebut tadi adalah tentang wazan tafdhil, dia macam akrama tu. Okey, macam alima. Alima mana tahu? Alima mana tahu? Kalau a'lam, wallahu a'lam, kita dah sebut selalu wallahu a'lam. Kan sebut pandai macam Arab kan, wallahu a'lam. Tapi kita nak detailkan. Wallah dan Allah SWT a'lam. Terjemah. Mengetahui. Apa dia? Dia Allah maha mengetahui. Kenapa kita terjemah maha mengetahui? Sebab a'lam tu dia tafdhil. Dia wazan akrama, wazan afdala, wazan af'ala, wazan yang saya sebut tadi kan. Sebab tu baca dia a'lam. A'lam maksudnya dia wazan a'lama. A'lama ni mana terlebih mengetahui, terlebih sempurna pengetahuannya. Sebab tu bila kita dah bincang-bincang ilmu, kita dah tutup ilmu tu, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Sebab segala-galanya kita serah pada Allah. Allah yang lebih tahu. Sebab tu kita terjemah dengan kita guna perkataan a'lam di tafdhil. Boleh faham tak contoh-contoh yang Ustaz bagi tadi? A'lama, akrama, afdala, akbara. Lagi apa lagi? Jahada. Akramu Ustaz, akramu. Okey, kalau dari segi baris tu berkaitan i'rab, tak kisah tak kisah. Baca mu sebab ada i'rab dia, ada kaitan ayat sebelum tu sebab baca mu. Asal dia akrama.
Ustaz, Ya. semalam semalam Ustaz ajar wazan untuk fi'il tadi ada 3 fa'ala kan. Yang ini wazan dia punya tu mana? Dia punya baris atas atau fa'ila ke fa'ula ke fa'ala. Fa dia kat mana? Ain kat mana? La kat mana? Kalau ikut akramu ni. Kalau asal dia karoma kan, karoma. Jadi Karama. fa'ala banding dengan fa'ala, letak sama-sama. Kaf tu fa fi'il, ra tu ain fi'il, mim tu lam fi'il. Macam tu. Okey. Okay. Kalau ambil wazan akrama kena banding dengan af'ala yang 4 huruf kan. Dia kena banding ikut 4 huruf. So ni apa tu wazan 4 huruf lah. 4 huruf. Baik. Satu kat Alhamdulillah. depan. Ya. Bukan kita alif bawa amal kan. Ni hamzah bukan amal kan. Bukan. Dia wazan akrama. Madhi dia ada akrama dah. Hamzah tu bukan amal dan hamzah tu bukan fi'il mudhari' bukan. Dia mudhari' dia bunyi macam lain pula sebab dia wazan 4 huruf. Okey, baik. Wazan 4 huruf. Okey, terima Ya, kasih. baik. Alhamdulillah. Sama-sama. Ustaz Ya. nak tanya. Saya macam confused sikit pasal hamzah ni kan. Kadang-kadang yang tu ada maksud dia adakah. Jadi kita tak tahu nak bezakan bila masa maksud tu. Okey. Yang kita nak gunakan. Baik. Saya faham. Jadi proses untuk kenal tu adalah makan masa. Pertama kalau jumpa hamzah, tak semestinya hamzah tu hamzah fi'il mudhari', tak semestinya hamzah fi'il amar, tak semestinya hamzah istifham, tak semestinya. Cuma kita kena kenal kalimah tu. Kena kenal. Kalau hamzah istifham, dia berkaitan dengan cerita soalan. Afala tatafakkarun. Itu bawa hamzah istifham, hamzah juga. Kan? Itu hamzah. Hamzah istifham. Afala, apakah kamu tidak berfikir? Itu hamzah istifham. Kalau hamzah mudhari' macam adribu, itu aku pukul, itu hamzah mudhari'. Hamzah lil mutakallim wahdah. Kalau boleh tulis contoh yang saya cakap tulis. Kan? Yang tadi mula dia afala tatafakkarun. Buat contoh-contoh yang tepi-tepi tu. Afala tatafakkarun. Tu adalah hamzah tu hamzah istifham. Hamzah apa? Hamzah istifham. Hamzah untuk bertanya. Apakah tidak kamu berfikir? Itu makna afala tatafakkarun. Ataupun afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Itu soalan. Afala tanzurun, apakah kamu tidak perhatikan? Okay, hamzah tu hamzah istifham. Kalau fi'il mudhari' pula, hamzah fi'il mudhari' macam adribu, aku sedang pukul, ansuru, aku sedang tolong, ajlisu, aku sedang duduk. Apa lagi? Akulu, aku sedang makan. Ashrabu, aku sedang minum. Ashhadu. Apa dia? Ashhadu. Ashhadu, aku sedang menyaksikan. Itu ashhadu. Itu hamzah saya kan maknanya Hamzah saya. Ya, hamzah nama dia hamzah lil mutakallim wahdah. Al-mutakallim wahdah Ustaz ya? Ya, hamzah lil mutakallim wahdah. Hamzah untuk seorang yang bercakap. Orang yang bercakap. Sebab tu ashhadu, aku menyaksikan, aku sedang menyaksikan sebab dia bercakap seorang dia. Dia bercakap, dia menyaksikan, aku menyaksikan. Aktubu, aku sedang menulis. Mana aku sedang menulis. Dia sebut aktubu. Jadi hamzah tu lil mutakallim wahdah. Hamzah tu hamzah mudhari'. Dan ada hamzah yang dalam bentuk fi'il amar. Macam kataan irji. Ada hamzah juga kan? Ada hamzah. Irji, pulang olehmu. Hamzah juga Kalau depan. macam mana nak bezakan antara fi'il amar dengan yang hamzah yang
fi'il mudhari' untuk diri saya tu. Rasanya soalan dia Dia berkaitan dengan perkataan juga. Tengok fokus ayat tu dia punya qarinah. Qarinah ni mana kehendak ayat tu ke mana? Dia kena tengok tepi kiri kanan dia. Ni cerita suruh ke, cerita tanya ke, cerita apa ni? Dia kena tengok kiri kanan dia. Siapa jiran dia? Macam tu. Kalau jiran dia tu berkaitan dengan ni nak tanya-tanya ni, nak tanya mutakallim. Ni nak suruh-suruh ni, nak suruh. Ni Hamzah berkaitan dengan Hamzah fi'il amar. Ini Hamzah ni Hamzah yang tadi yang Ustaz sebut tadi. Jadi kita kena tengok qarinah, dia panggil qarinah. Qarinah ni bermaksud ayat sebelum dengan selepas tu apa kehendak ayat tu. Tulis sama tapi maksud dia bergantung pada kefahaman kita. Macam kataan la alif kan. La alif la. Tulis sama. Tapi kita lah berperanan untuk tengok la tu la nahi ke la nafi. Kan la. Ingat la alif la kan. Kita lah yang berperanan tengok kiri kanan. Ayat itu nak la nahi ke la nafi. Macam la ilaha illallah. Takkan nak kata jangan Tuhan. Tak boleh. Jangan Tuhan melainkan Allah. Tak sesuai. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La nafi. boleh bagi contoh ke Ustaz? Kalau macam duduk tadi tu kan. Apa beza kalau kita nak kata saya duduk dan juga kita nak suruh orang duduk? Kalau saya duduk, ajlisu. Kalau duduk, kamu duduk. Kita nak arah seorang lelaki duduk. Ijlis. Dia baris pada Hamzah tu ke? Baris bawah tu. Mungkin boleh cam pada baris ya, pada baris. Tapi Hamzah tetap Hamzah. Sekarang kita bercakap tentang Hamzah. Irji, izhab. Tapi tak boleh pandu pada baris juga sebab kadang-kadang dia baris depan. Uqtul, bunuh olehmu kan. Baris depan pula. Kan? Ini bunuh binatang-binatang besar lah, bukan bunuh orang lah. Uqtul. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam. macam yang kita Ustaz ajar tentang astaghfirullah dulu Ustaz kan? Alif tu dipanggil alif lil apa ni? Lil sebab kita bercakap lah. Lil mutakalim buah jah ya. Yalah. Kalau astaghfirullah itu maknanya hamzah lil mutakallim wahdah untuk seorang cakap. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Mana mutakallim wahdah. Di soalan balah tadi macam mana nak cam dia? Mungkin peringkat awal tengok baris peringkat awal, tapi baris berubah, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris depan. Kalau baris bawah kita tahu izhab, ijlis, idrib. Ada juga baris depan unsur, tolong olehmu. Itu amal juga hamzah tu. Uqtul, bunuh olehmu. Ukhruj, keluar olehmu. Ya. Kalau bergantung pada hamzah baris bawah masih belum kuat lagi tanda itu. Tapi untuk peringkat awal tak apalah. Kita kata baris bawah ataupun baris hadapan itu untuk fi'il amar. Tak bergerak kita ni, baru sini ni. Tak bergerak lagi ni. Okey, baik. Asal daripada akramtu. Akrama dan fi'il. Kalau bincang nipis-nipis macam itulah. Akrama maknanya fi'il. Tu fa'il. Okey. Bila ada fi'il, tentu ada fa'il. Fi'il mana perbuatan, fa'il orang yang melakukan perbuatan. Mari kita terjemah. Akramtu, telah memulialah oleh aku. Ni Ustaz tak tengok yang terjemah Rumi tu, tapi nanti baru Ustaz tengok. Akramtu, telah memulialah oleh aku. Al-mu'addabata, akan orang yang beradab. Itu terjemahan ikut kalimah. Tak bergerak mengapa? Tak mengapa Ustaz. Asalkan semua jelas dan faham. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi akramtu, akrama fi'il. Fi'il mana perbuatan. Di sini terjemah mana telah memulia. Tu saja dulu, tak saja itu fa'il. Fa'il maknanya orang yang melakukan perbuatan. Terjemahan dia telah memulialah oleh aku.
Al-mu'addabata akan orang yang beradab. Al-mu'addabata jadi maf'ul. Jadi apa mu'addabata tu? Maf'ul. Maf'ul ni maksud orang yang kena buat. Tu maf'ul. Objek. Bila masuk orang yang kena buat, sekarang ni contoh mulia, mana orang yang kena mulia. Siapa yang orang yang kena mulia? Iaitu orang yang beradab. Jadi dalam ayat yang sependek ini, dia ada fi'il, dia ada fa'il, dia ada maf'ul. Bermakna akrama ni adalah fi'il muta'ad. Yang ustaz suruh cari kerja rumah tak buat apa? Tak buat tu macam nak gerak. Fi'il muta'addi. Yang ustaz suruh cari fi'il muta'addi. Yang ustaz kata suruh cari fi'il muta'addi kan. Dan juga fi'il lazim, cari ke tidak? Dah cari ustaz, dah ada. Dah cari, alhamdulillah, baik. Jadi akrama termasuk kataan fi'il muta'addi sebab dia kena ada maf'ul. Bila kata telah memulia, mesti ada orang yang kena. Itu makna muta'addi. Ada fi'il yang tak ada orang kena, macam telah berdiri. Telah berdiri oleh aku, tak kena kat orang lain, tak kena. Itu dia panggil fi'il lazim. Lafaz fi'il lazim sebab dia tak kena pada orang lain. Macam qumtu, telah berdiri oleh aku. Aku berdiri. Kena kat siapa berdiri tu? Kena kat aku, bukan kena kat orang lain. Jadi itu dipanggil fi'il lazim. Fi'il lazim mana kena pada diri sendiri, tak kena pada orang lain. Tapi kalau fi'il muta'addi, dia kena pada yang lain. Contoh akramtul mu'addabata, telah memulia oleh aku akan orang yang beradab. Bila melibatkan orang lain, dia ada maf'ul. Dia panggil fi'il muta'addi. Muta'addi maksudnya fi'il yang melampaui. Fi'il yang melampaui. Apa maksud melampaui? Mana dia ada maf'ul. Dia ada maf'ul. Apa maksud fi'il lazim? Fi'il lazim maksudnya fi'il yang tidak ada orang yang kena. Maksudnya dia tidak melampaui orang lain. Itu makna fi'il lazim. Fi'il yang tidak terkena pada yang lain. Baik. Jadi baru kita faham akramtu mu'addabata, telah memuliakan oleh aku akan orang-orang yang beradab. Terjemahan lagu kita, saya memulia orang yang beradab itu. Boleh juga. Saya memulia orang yang beradab itu. Boleh? Saya tu diambil kat tu. Nampak tak? Saya tu diambil dekat perkataan tu. Ni terjemahan Rumi dia ni. Saya diambil dekat perkataan tu. Memulia diambil dekat perkataan akrama. Akram tu. Mu'addabata dia terjemah orang yang beradab itu. Kenapa itu? Sebab dia dah jadi ma'ruf. Dia jadi apa? Ma'ruf. Adakah Haji Ma'ruf ada ni kan? Ada Ma'ruf? Ada. Salam aku tak? Ada. Masih ada lagi. Jangan usah sebut nama orang sebab kebetulan perkataan. Tak apa, nama masyhur kan. Ma'ruf. Alhamdulillah. Ma'ruf maknanya yang dikenali. Yang dikenali. Ma'ruf. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dia asal di situ adalah mu'addabatun, Ustaz ya? Ya. Mu'addabatun. Mu'addabatun isim. Jadi bila apa tu kita pindah ke cara bila sebab dia ikut baris atas tu, dia akan jadi al-mu'addabata. Betul Ustaz? Betul. Sebab dia maf'ul. Bila dia jadi mu'addabata, sebab dia duduk di tempat maf'ul. Maf'ul hukum dia nasab. Maf'ul mesti baca dengan nasab. Nasab dengan baris atas. Terima kasih Ustaz. Sama. Kataan tunggal asal, kataan asal dia belum diusik apa-apa, iaitu mu'addabatun. Belum ada akram tu belum ada apa-apa. Tulis dia tunggal dia mu'addabatun, orang yang beradab. Tapi bila kita nak ambil perkataan ini jadikan contoh, kita nak rangkum dengan perkataan lain, maka dia kena ikut disiplin i'rab. Akramtul mu'addabata. Okay, tadi Ustaz ada sebut al-mu'addabata ni adalah perkataan ma'ruf. Sebab dia dah ada alif lam. Bila ada alif lam, dia telah menjadi fokus tertentu. Sebab tu dia jadi ma'rifah. Tapi kalau tak ada ma'rifah, tak ada alif lam, dia jadi nakirah. Nakirah ni mana dia masuk umum. Orang-orang yang beradab. Siapa dia? Siapa-siapa lah, tak kisah siapa-siapa pun. Bila dia beradab, maka
itu dia panggil nakirah. Tapi kalau al-mu'addabata, maknanya ini kita dah khususkan orang yang tertentu yang beradab. Siapa dia? Orang itulah orang yang kita masukkan. Bukan umum orang-orang mana dah. Kita dah tentukan, oh dia ni orang yang beradab. Sebab dia ada alif lam. Sebab tu dalam Quran, bila Allah sebut kataan yang ada alif lam, artinya Allah Ta'ala fokus kepada perkara tersebut. Contoh-contoh, bila Allah kata yaumun, hari, tak kisah mana-mana hari, tak kisah. Tapi kalau Allah kata al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari tersebut kami kuncikan mulut-mulut mereka. Mana pada al-yaum, maksudnya Allah dah tentukan hari. Hari tersebut hari apa? Hari hari mahsyar. Bila Allah sebut al-yaumu, mana al-yaum, surah Yasin kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari tersebut kami kuncikan mulut-mulut mereka. Hari tersebut tu hari apa? Hari mahsyar, hari penghisaban, hari akhirat. Sebab ada alif lam. Bila alif lam dia jadi ma'rifah. Tapi kalau tak ada alif lam, yaumun, hari. Tak kisah hari mana-mana pun. Contoh perkataan isim yang lain. Kita sebut masjidun, masjid. Tak kisah masjid mana-mana pun tak apa. Tak kisah masjid mana-mana pun tak, masjidun. Tapi kalau kita kata al-masjidu, masjid itu, mesti ada benda yang kita fokus. Masjid mana? Masjid al-mu'minun, kita fokus. Dalam minda kita al-masjidu, mana masjid mu'minun, contoh. Begitulah contoh-contoh lain pun. Bila ada alif lam, dia jadi fokus, jadi ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, dia jadi umum, jadi nakirah. Tak bergerak kita ni, duduk tentu. Okey. Akramtu mu'addabata, telah memulialah oleh aku akan orang-orang yang beradab. Fi'il, fa'il, maf'ul, selesai. Okey, pergi pada contoh yang kedua. Iaitulah fathah menjadi tanda bagi nasab pada contoh yang kedua, iaitu pada jamak taksir. Pada jamak taksir, iaitulah jamak mana banyak, taksir, Ustaz Hajar itu perubahan daripada bina mufrad. Taksir mana terpecah daripada bina mufrad. Kaedah dia berlari terus daripada kataan mufrad. Itu mana terpecah. Taksir mana terpecah. Contohnya rajulun mufrad, rajulan ni tasniah rijal. Mana dia berlari terus kataan tu. Dia tak jadi macam sepatutnya rajulun, rajulani, rajuluna, senang sebut. Rajulun, rajulani, rajulua. Masih senang. Ada rajim lam, masih teratur. Tapi untuk jamak taksir, rajulun, rajulani, rijal. Jadi macam bunyi dia lain sikit, dia punya kaedahnya. Maka namanya jamak taksir. Itu maksud jamak taksir. Okey. Jamak fathah menjadi tanda bagi nasab pada jamak taksir. Contohnya akramtu tullaba udaba'a. Kita baca dulu. Akramtu macam tadilah. Asal ada akrama campur dengan tu, akramtu. Bermaksud telah memulialah oleh aku. Terjemahannya apa? Telah memulialah oleh aku. Ini Ustaz terjemah mengikut setiap perkataan. Akramtu telah memulialah oleh aku. At-tullaba. At-tullaba ni jadi apa? Macam ada bata tadi. Jadi ada orang tak ni? Maf'ul. Jadi maf'ul. Okey. Dapat bunyi suara 1 2 pun dah seronok dah. Kalau senyapnya Ustaz risau juga. Yang pertama takut tak faham, yang kedua takut tertidur. Yang tu yang Ustaz risau tu. Dan isim. Maklumlah Ustaz tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan nampak Ustaz. Ini pun dah tak adil ni. Tak adil. Ustaz tak nampak tuan-tuan, tuan-tuan nampak Ustaz. Baik. Pergi buat kopi. Apa dia? Pergi buat kopi tu lagi tak adil tu. Semua orang kena on video Ustaz. Kena on video? Ya, semua orang. Baik, tak apa. Baik, tak apa. Itu gurau-gurau lah. Nampak dah ni. Kita bagi gurau ceria sikit. Baik. Tak apa, nak minum sambil-sambil tak apa kan.
Nak kunyah apa-apa yang tak berbunyi tak apalah, yang kunyah kacang berbunyi pula. Okey, baik. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il iaitu akrama, iaitu akram tu. Ta tu jadi fa'il dan at-tullaba jadi maf'ul. Jadi ada perbuatan, ada orang yang melakukan perbuatan iaitu tu, ada maf'ul yang kena perbuatan. Kena buat. Yang kena buat. Itu terjemah dia, telah memulia oleh aku at-tullaba akan pelajar-pelajar. Tullaba ni jamak taksir. Jamak taksir daripada mufrad talabun yang kita bincang semalam kan. Talaba ni tasniah, tullab ni dia jadi jamak taksir, dia terpecah daripada kata mufrad. Ustaz, tanya Ustaz, selalunya boleh. Tollabuna, tollabina kan dia lari lah daripada itu Dia lari. Sepatutnya yang dulu biasa-biasa tu tollabina, tollabuna kan, tollabina, tollabain. Sepatutnya dia ikut aturan tu. Tolabun, tolabani, tolabuna, tolabi. Dia ikut yang tu. Tapi tiba-tiba jamak taksir tullabun. Dia lari Ustaz ya, dia lari. Dia lari tu dia terpecah, dia panggil taksir, terpecah. Terima kasih Ustaz, terima kasih, faham. Terpecah daripada kaedah asal, dia panggil taksir. Okey, terima kasih. Faham Ustaz? Ya. Qalamun, qalamani, aqlam. Satu pen, dua pen, beberapa pen. Qalamun, qalamani, aqlam. Rajulun, rajulan, rijal. Seorang laki, dua laki, beberapa laki. Saya dah buat dulu Ustaz. Rajulun, rajulaini, rajuluna. Tak boleh Ustaz Yang tu biasa, tak apa. Itu biasa ya? Biasa. Dia kalau taksir rajulun, rajulani, rijalun. Rijalun, okey. Dalam Quran ada kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu mengatasi perempuan. Apa maksud mengatasi? Maksudnya dia menjaga ataupun dia sebagai pengawal, dia sebagai penjaga keselamatan, pengurus dan sebagainya. Dia mengatasi. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baik. Okey. Kemudian kata baik. Kata seterusnya al-udaba. Yang ni kita tengok apa jadi. Bila ada yang, dia jadi sifat. Sifat dia kena ikut man'u. Mari kita kaji ya. Okey, at-tullaba tadi itu maf'ul dan dia juga sebagai man'ut. Dia juga sebagai man'ut, min nun ainta, man'ut. Man'ut ataupun mausuf. Dia boleh sebut dua lah. Man'ut iaitu min nun ainta, man'ut ataupun mausuf. Mausuf sama macam man'ut. Man'ut maksudnya yang dinaatkan, yang disifatkan. Mausuf makna yang disifatkan. Sebenarnya dua perkataan sama makna. Man'ut dengan mausuf ni maksudnya yang disifatkan. Okay, mana sifat dia? Sifat dia al-udaba. Udaba tu dipanggil naat ataupun sifat. Ingat at-tullab tu dia sebagai man'ut ataupun disebut sebagai mausuf. Al-udaba disebut sebagai naat ataupun sifat. Jangan tertukar lah, jangan sebut tertukar pula. Bahasa Arab ni banyak istilah Ustaz. Banyak. Jadi at-tullab tu sebagai man'ut yang kita sifatkan kat dia, mausuf yang kita sifatkan pada dia. Mana sifat dia? Sifat dia tu al-udaba. Itulah sifat ataupun naat. Al-udaba maksudnya yang beradab itu. Yang beradab itu. Jadi kita terjemah balik, telah memulialah oleh aku akan beberapa orang pelajar yang beradab. Masya Allah. Dapat makna. Kata dasar dia pun daba. Kata dasar dia. Da'aba, daba. Adaba. Adaba. Ya'dibu. Adaba. Orang nama Adib kan? Adib. Sebut nama Adib, teringat kisah yang dulu kan? Tak apalah. Adib. Anak ustaz nama Adib seorang. Adib. Maknanya beradab. Beradab.
Orang nama Adibah beradab. Ada orang nama Adibah ada? Anak saya Adibah. Alhamdulillah. Adibah maknanya beradab. Beradab. Kalau lelaki adib, kalau perempuan Adibah. Kan? Macam itulah. Ada orang nak pergi sedap lagi dia pun Adibatun. Dia betul pula. Makna lain ke Adibatun? Ada. Makna sama aja sebab dia hidupkan baris. Adibatun. Lepas tu kawan dia pun teringat nak buat Adibatun tapi dah ada. Contoh ni contoh saja. Dia pun nak buat juga tapi dah ada Adibatun. Buat Adibatin lah pula. Sama juga makna. Contoh tapi tak ada lah orang buat nama tu kan. Orang buat Adibah, Adi. Baik. Ustaz. Ya, salam ya. Hamzah hujung tu Ustaz Adibah. Memang. Dia bukan perkataan asal baun, bukan Ustaz, bukan, dia tak boleh baun adibaun bukan dia bukan. Dia ni lah, dia udaba kan, udaba. Orang yang pelajar-pelajar yang beradab. Dia jamak. Dia asalnya adabun kan. Jadi perkataan jamak dia jadi udaba gitu. Dia perkataan jamak. Sebab dia nak sesuaikan dengan mausuh dia tadi jamak tu. Tulab mana pelajar-pelajar. Kan. Jadi dia perkataan jamak dia udaba. Okey, baik. Telah memuliakan oleh aku akan beberapa pelajar, beberapa penuntut yang beradab. Yang beradab. Jadi udaba tu sebagai sifat ataupun man'ut bagi tullaba. Tullaba tu sebagai man'ut ataupun mausuf. Dapat yang tu dah okey dah. Tullab sebagai apa? Man'ut ataupun mausuf. Dia benda yang sama aja lah. Al-udaba tu adalah sifat ataupun na'at. Okey, selesai. Fokus kita sekarang ni adalah yang dekat garisan tu, itu adalah kataan jamak taksir, tanda nasab dia adalah baris atas. Itu fokus kita yang kita belajar tu. Kat garisan tu, atas huruf ba tu baca dengan baris atas, itulah tanda nasab. Kalau dekat yang contoh pertama tadi, akramtul mu'addabata tu, kat garisan tu, last lita marbuta tu, itulah tanda nasab. Yang lain-lain yang ta marbuta tu muannas ke Ustaz? Muannas. Perkataan yang ada ta marbuta itu muannas. Jadi yang kita kaji ni adalah tanda nasab. Yang kita bincang banyak-banyak tadi itu sebagai rencana-rencana yang lain lah. Itu yang lain-lain, itu sebagai ilmu tambahan. Kalau fokus kita adalah tanda nasab pada perkataan mu'addabata satu. Kemudian al-tullaba, fokus kat itu. Okay, selesai. Seterusnya contoh yang ketiga, nasab. Contoh yang ketiga, fathah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari' yang apabila berhubung, artinya apabila masuk ke atasnya amil nasab dan tidak berhubung di akhirnya sesuatu. Contohnya, lan tusafiral yaum. Lan tusafiral yauma. Lan tusafiral yauma. Lan ni panggil amil nasab. Amil nasab ada 10. Salah satu ada lan. Bila ada lan, kataan selepas dia mesti baca dengan nasab. Nasab di sini, nasab dengan baris fathah sebab tusafiru tu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang di hujung dia tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Cuba tengok, fira, mana ada alif, mana ada fira, tak ada. Firu, tak ada waw. Firi, tak ada. Bila tak ada, itu adalah fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhir syai'un. Jadi tanda dia adalah baris fathah. Itu tusafira. Bila ada lan, mesti peranan dia memfathahkan kata fi'il mudhari'. Tusafira. Lan tusafira. Bermaksud di sini dah terjemahan kata kamu tidak akan musafir hari ini. Kalau terjemahan aku kalimah lan tusafira,
tidak sekali-kali kamu musafir. Al-yauma pada hari ini. Pada hari ini. Tidak sekali-kali kamu musafir pada hari ini. Lan ambil nasab, tusafiru fi'il mudhari'. Al-yauma tu perkataan isim sebab ada alif lam. Dan isim pula isim yang ma'rifah sebab ada alif lam. Tidak sekali-kali. Ini mana Ustaz? Ini tu sebab dah jadi ma'rifah, jadi kita terjemah ini lah sebab dia dah fokus lah. Kan. Asal dia kalau yang tadi dengarlah orang tadi yang yaum tu mana hari, kan hari, mana-mana hari tak kisahlah. Tapi bila al-yauma maknanya telah ditentukan. Bila ditentukan kita boleh terjemah dengan mana ini. Dan tusafirul yauma, tidak sekali-kali kamu bermusafir pada hari ini. Tak perlu ada perkataan hazi, tak perlu. Sebab alif lam tu dah memberi isyarat ma'rifah. Dia jadi fokus lah. Oh, ma mim tu ma Mana? Mim hujung tu ma baris atas. Ya. Tidak sekali-kali kamu musafir pada hari ini. Pada hari ini. Jadi fokus kita adalah lan tusafira. Ra tu sebab ada lan. Pernah dengar tak ayat Quran yang walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada tak ayat Quran tu? Ada. Jadi dibaca walan tarda. Situ sebab fi'il mudhari' yang di ujung dia ada huruf ilat. Dia sebenarnya dia kena baca macam ni, sebenarnya lah, tapi tak akan baca begitu kan. Sebenarnya walan tardaya, asalnya tardaya. Tapi mana? Tapi dalam kaedah Arab tak boleh baca begitu sebab ya di belakang tu dia huruf ilat. Bila dia huruf ilat, dia baca tarda macam tu je. Tapi hakikatnya ya tu adalah baca dengan atas. Macam ni lah. Macam tusafira, baca macam dari atas. Sebab ada lan. Walan tarda. Bila ada lan, tarda kena baca atas. Tardaya. Tapi untuk tarda ni, sebab ada huruf ilat, huruf ya tu, maka dia tak boleh baca baris. Dia kena baca tarda. Hakikat dia memang tardaya. Hakikat dia. Sebab lan kami nasab kan? Tu dia nasab lah tu ya. Nasab ya. Nasab. Tapi dia panggil nasab secara takdir. Baris fathah secara takdir. Sebab ada lan. Walan tarda. Sebenarnya walan tardaya. Jangan baca tardaya, jangan. Menyalahi kaedah. Kaedah dia adalah bila ada huruf ilat, jangan timbulkan baris. Barisnya hanya kita takdirkan sahaja. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak meredailah daripada kamu orang Yahudi dan Nasara sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan tidak meredailah sekali-kali orang Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal yahudu hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Allah. Itulah Allah Ta'ala bagi tahu rahsia kita, orang Yahudi dan Nasara dia tidak akan meredai kita. Tidak sekali-kali setuju dengan orang Islam ni selagi mana orang Islam tidak ikut jejak langkah mereka satu persatu. Cara hidup, cara ekonomi, cara pergaulan, cara sosial, selagi mana tak ikut mereka, selagi itulah mereka berperang dengan kita. Mereka jelajah minda kita, mereka jelajah minda kita, mereka macam-macam dekat orang Islam. Sebab Allah sebut sendiri, orang Yahudi tak akan redha sekali-kali. Tu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali-kali meredai orang Yahudi dan Nasara ke atas kamu orang Islam selagi mana kamu tidak mengikut jejak langkah mereka. Allah. Ustaz, kenapa dia tak gunakan lam, Ustaz? Kenapa dia tak gunakan lam mim? Lam, nafi dengan lam. Dia guna dengan lan. Kenapa? Taukid ke? Lan tu. Lan tu amin nasab sebab dia perkataan tarda tu kan kita bincang tadi kan. Tapi makna tidak juga, tidak sekali-kali.
Yalah, tapi kenapa dia tak gunakan perkataan lam? Lam tu kenapa dia tak guna nafi dengan lam? Kalau nafi dengan lam, macam kita faham dia nafi selama-lama. Okey. Mungkin Ustaz boleh uraikan macam ni ya. Mungkin dalam soal hidayah ni dalam banyak orang yang Yahudi Nasara tu mungkin ada di antaranya yang Allah ubah kan, sebab tu dia ubah kan. Sebab guna lan ni penafian yang boleh yang kita faham lah, jadi ikut kaedah ialah penafian yang berubah kan, yang berubah. Wallahu alam, Ustaz tak nak uraikan tu sebab yang Ustaz faham kalau nafi dengan lam tak berubah, nafi dengan lan dia berubah. Dia berubah. Ustaz. Dalam contoh ni Ustaz tak nak uraikan lebih sebab kena kaji dulu apa maksud dia. Ustaz, tapi kalau saya nak kata lam, kalau saya nak pakai huruf lam ya. Saya boleh kata macam ni kan. Lam tasrif. Betul Ustaz Lam tasrif. Macam Ustaz kata dulu lam yalid kan. Macam ni kita akan kata lam lam tasfir. Kita matikan ni ujung tu Ustaz dah. Betul tak? Itu betul lah. Lam yalid walam yulad tu kan. Betul. Lam. Ya. Dari segi i'rab tu tak apa, tapi maksud Haji Hashim tadi kenapa tak guna lam? Okey. Kaedah lam ni penafian yang tak berubah sekali-kali. Kalau ikut sesuai dengan lam kan, walam tarda, tapi tak Allah guna walan tarda. Kenapa? Itu pokok Haji Hashim. Okey, mengikut asal nafi dengan lam adalah nafi yang selama-lama tak berubah. Contoh macam Allah kata lam yalid, tidak beranak, Allah tak beranak, walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Itu penafian selama-lama tak berubah dah. Allah memang tak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Penafian tidak boleh berubah. Tapi kenapa pada lan tarda ni Allah guna lan? Tidak reda lah oleh orang Yahudi dan Nasara. Kata orang kepada kamu orang Islam selagi mana tidak ikut jejak langkah mereka. Kalau nafi dengan lan maksudnya dia bukan penafian yang tetap lah, bukan penafian yang boleh berubah. Macam mana dia boleh berubah. Yang tu kena kaji dari segi tafsir lah kan. Macam mana? Macam surah Al-Bayyinah ya Ustaz. Lam yakuni tu. Okey, kita ambil fakta yang tepat. Terima kasih. Sama-sama. Cuma kita kena faham lan penafian yang boleh berubah. Kenapa boleh berubah? Nanti kaji betul ayat tu. Walan tahu kaji. Tengok tafsir macam mana sebab apa. Yang kata berubah tu, yang boleh berubah tu sebab nafi dengan lan. Kenapa kena kaji. Tapi fakta dia memang tak boleh berubah, iaitu lan memang penafian yang jenis boleh berubah, lam penafian yang tetap tak boleh berubah. Itu kaedah. Wallahu alam. Tuan-tuan berpeluh kan Ustaz berpeluh? Ustaz berpeluh. Betul. Sama Ustaz ya berpeluh sikit. Tak apa. Ustaz tahu, tak apa. Terima kasih. Baik. Ustaz tanya sikit Ustaz. Boleh. Yang tadi yang Ustaz kata lan tusarifal yaum tu menunjukkan hari ini Ustaz kan? Kalau saya nak ubah dia kepada besok, saya tambah juga al-yauma rodan. Betul tak? Besok. Boleh juga. Boleh. Tu dah pandai. Perkataan al tu masih ada di situ Ustaz? Masih ada. Okey. Masih ada. Sama. Tu dah pandai buat ayat tu, alhamdulillah. Okey, lan tusafiral yauma. Tidak musafirlah kamu pada hari ini. Okey, selesai. Lan tu amil nasab. Amil nasab ada 10, iaitu salah satu dia lan. Wa ya an. Dia punya huruf 10 tu wa ya an walan. Nombor 2. Wa ya an walan wa izan wa kai. Ada kan kai? Kai ada tak dalam Quran kai? Ada kaifa ta'kulu. Kaifa. Jumpa dalam Quran kai tu maknanya tu amil nasab tu. Selepas perkataan kai mesti baca atas. Kaifa takfuruna. Mesti baca na. Kaifa takfuruna. Kaifa ya'lamuna. Bacalah. Okey, wa ya'an, walan, wa izan, wa kai. Wala mukai. Ada kai lagi. Lam mukai. Wala mul juhud, lam juhud. Wal jawabu bil fa, jawab dengan fa. Wal wawi. Waw.
Itu huruf ataf. Huruf lan. Lam min nasab. Min nasab ada? Min nasab ada 10 juga. Syaratun wa ya'an, walan, wa izan, wa kai, wa lam kai, wa lam judi, wa jawabi, fa'i, wal wawi, wa au. Dia huruf ataf dan juga huruf nasab. Itu. Dan juga huruf nasab. Baik, ada 10 ke? Ustaz tengok. 10. Mana kitab dia dah. Kalau kita hilang. Sekejap lah. Dia ada 10 huruf nasab ni. An, iza, lan, kai, lam, au. Terus ya betul, ada 10, ada 10. Jangan, ya, sabar-sabar dulu. Menasa ada 10. Ustaz, nota-nota yang Ustaz bagi ni dari ada buku Ada buku. Tapi Ustaz utamakan yang kita kena belajar dulu. Kalau bagi buku ni tengok pening pula. Banyak. Kalau ada buku saya nak buat, nak conteng-conteng. Tu. Tak pilih-pilih tu sebab Ustaz tengok apa yang benda utama yang kita kena belajar dulu kan. Boleh print artikel yang Ustaz bagi tu. Ya. Kalau huruf ataf lain, min nasab lain. Huruf ataf memanglah ada 10. Syaratun ada waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, itu dia panggil huruf ataf. Nasab bukan ada 7 Ustaz. Tu yang Ustaz dah cari tu. Dan izan, kai, li, fa, hatta. Dah 10 kan? Saya punya catatan 7. Man, ila, an, ala, wa, rabbi, ba, ki. Huruf nasab. Oh, itu huruf nasab. Lupa pula. Cari last kali hatta tu ada kan? Hak. Huruf nasab ada berapa? 7 kan? An, lan, izan, kai, li, fa, hatta. 7 kan? 7. Ustaz saya baca ya. An. Betul betul. Iza. Izan. Lan, izan tu iza lah, okey. Lan. Kai. Lam. Lam kai. Lam kai. Au. Wa. Hatta. Itu huruf nasab tu. Amin nasab hatta. Amin nasab ya. Ada berapa semua? 7. 7 2, 4, 6. Maknanya huruf nasab dengan huruf nasab dengan huruf ataf ada yang sama tak? Ada tak yang sama? An. Fa. Fa. Okey, so maknanya huruf nasab dengan huruf ataf ada yang sama kan? Ya. Kalau huruf ataf ada 10, kalau huruf nasab ada 7. Tapi ada huruf yang sama betul kan? Ya. Ada. Okey, baik. Selesai itu. Ustaz nak cari nota Ustaz tak jumpa. Okey, tak apa. Okey. Nak letup. Yang selalu tu wa dengan fa lah. Wa, fa. Hatta juga. Hatta ya. Kita start tadi pukul 8.30, sekarang pukul 10. 8.30, 9.30.
Boleh lah Ustaz kalau nak berehat Ustaz. Tak apa. Sampai pukul 10 lah, pukul 10 minit. Ya, baik. Okey. Selesai kat contoh tu. Iaitulah fathah menjadi tanda bagi fi'il mudhari' yang apabila masuk amin nasab iaitu lan. Jadi fokus dia kita dekat tusafira. Ra tu baca nasab sebab ada lan. Selesai. Kita dah kaji tadi, dah bilang huruf nasab ada 7 katanya. Salah satu dia lan. Ya, habis. Dan yang bawah sekali, naik ke atas sikit aja. Alif tu. Dan seterusnya adalah nasab. Tanda nasab yang berikutnya adalah alif. Alif. Dan nasab berikutnya adalah alif. Dan nasab berikutnya adalah alif. Sebab tadi fathah dah selesai kan? Fathah menjadi tanda bagi nasab pada isim mufrad, pada jamak taksir dan pada fi'il mudhari' yang apabila masuk katanya amin nasab dan tak berubah ke sesuatu. Dah selesai. Tentang fathah dah selesai. Sekarang ni masuk tentang alif. Kita menutup dengan alif. Alif menjadi tanda bagi nasab pada asmaul khamsah, iaitu pada isim-isim 5. Isim 5 iaitulah ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka bermaksud kita kaji ya. Ra'aitu asalnya pada ra'aitu. Ro'a. Ro'a. Ro'a ni ya tu asalnya ya tak ada titik asalnya. Ra hamzah kemudian ya tak ada titik. Sebutannya ro'a. Ro'a mana telah lihat. Ro'a mana telah lihat. Tapi sekarang ni ya ada pada mati. Kerana dia nak sambung dengan tu. Jadi ra'aitu. Ada berapa perkataan kat situ? Dua. Jadi ra'aitu. Ra'aitu maksudnya telah lihat oleh aku. Situ ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan fa'il. Kemudian abaka. Abaka tu isim 5. Abaka isim 5 ketika nasab dengan huruf alif. Tanda nasab adalah alif. Abaka, bapa engkau. Dalam terjemah Melayu kita, saya telah melihat ayah kamu. Betul lah. Kalau terjemah Arab, telah melihat oleh aku akan bapa kamu. Banyak bapa empat dia ada makan. Telah melihat oleh aku akan bapa kamu. Jadi abaka tu isim 5 yang di-i'rab dengan tanda nasab dia adalah alif. Abaka. Abaka ni isim 5 ketika nasab. Kalau ketika rafa' abuka. Kalau ketika rafa' sebab rafa' dengan waw. Ketika nasab abaka. Nanti ketika khafat abika. Makna sama. Bapa engkau, bapa engkau, bapa engkau. Makna sama. Cuma tanda i'rab je berubah mengikut rafa' ke, nasab ke, khafat ke. Ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, faka, zamali. Al-Quran Ustaz tengok banyak ada perkataan za. Za maksudnya isim 5. Za. Zu pun isim 5, zi pun isim 5 juga. Semua bermaksud mempunyai. Jadi semua yang isim 5 tu dia berubah mengikut tajuk je. Kalau nak rafa' dengan waw. Kalau dengan nasab dengan alif. Kalau dengan khafat dengan ya. Ya. Alif boleh. Kalau saya telah melihat ayah kamu Ustaz. Jadi ubahkan jadi jamak tu, jamak. Babun, babani. Babun pula dah. Oh, pintu. Abun, abani. Abun. Jadikan jamak. Abun seorang bapa. Abani dua orang bapa. Abuna beberapa orang bapa. Abauna. Itu bapa kami. Bapa kami. Abuna. Abunaka. Abun. Terus saya tak ayah kamu Ustaz
Ayah-ayah kamu lah, ya. Abauka. Betul. Dalam Quran kadang-kadang abauka kan tu. Tu isim 5 tu. Nak ubah tu kena pandai ubah tu kan. Saya takut terlari pula kan. Abun, abani, abuna. Abauka. Kena ada u. Ra'aitu abauka. Untuk jadikan jamak. Aku lihat bapa-bapa engkau, bapa-bapa kamu. Abaukum. Tapi macam ni, kalau nak ubahkan jamak, Ustaz rasa ubah domir yang belakang tu. Ubah domir. Ra'aitu abaukum, betul tak? Betul Ustaz, betul lah. Setuju Ustaz. Betul, setuju Ustaz. Setuju. Kalau ubah agung tu jadi keliru sangat. Ubah domir je. Yes. Abaukum. Yes. Kalau ka tu kamu seorang. Kalau ki tu seorang perempuan. Kalau kamu selesai. Betul Ustaz, betul. Saya setuju Ustaz. Faham. Tak mau berpeluh juga. Okey ya. Ra'aitu abaka, telah lihat aku bapa engkau. Engkau seorang lelaki, kalau bapa seorang perempuan, ra'aitu abaki. Kalau bapanya lelaki, ra'aitu abahu. Domir tu kita ubahlah, kalau kita nak ubah kita boleh ubah, tak kisah. Jadi untuk hari ni sampai tang itulah, sampai tang alif. Akan datang kasrah, ya dan azam. Bila dah habis tentang nasab, nanti kita masuk tentang khafat, habis tentang khafat, barulah kita akan cuba belajar bagaimana jumlah ismiyah, kita akan belajar jumlah fi'liyah, kita akan belajar apa dia mubtada khabar, kita akan belajar tentang fa'il secara perinci, maf'ul secara terperinci. Masa itulah baru ilmu kita berkembang insya-Allah insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan? Boleh. Baik. Jadi kita sampai situ dulu untuk hari ni. Tanda kat situ akan datang kasrah. Wallahu a'lam. Nampaknya ayat Quran tak sempat masuk lah. Apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih? Terima kasih Ustaz. Haji Rohai Aziznya birthday. Berhenti. Hari lahir tu Haji Roha. Birthday. Baik, selamat hari jadi Haji Roha. Alhamdulillah. Semoga panjang umur, rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ana khalwah, happy birthday. Ana khalwah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sana khalwah betul lah Ustaz? Ana khalwah. Ya betul. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Ada Haji Aziz seorang lagi ni. Hari ni juga ke? Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Haji Wahab. Happy birthday. Oh, thank you very much. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat badan. Dan hidup bahagia dengan keluarga. Amin ya Rabbi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. You deserve it. You deserve good man like you. Thank you. InsyaAllah. Happy birthday Tuan Haji. Terima kasih. Amin. Thank you. Jumpa lagi insyaAllah ya. Assalamualaikum. Dia daripada Oh, happy birthday.